أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى والنبي المرتضى وعلى آله وصحبه الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Qila dahulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapa-bapa hadirin yang dihormati Allah. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya serta hidayah dan taufiknya, juga inayahnya. Alhamdulillah, bersyukurlah kita bersama-sama kerana kita pada malam ini berada di dalam kuliah sebagaimana biasa. Tuan-tuan yang hadirin sekalian, ataupun tuan-tuan yang dirahmati Allah, kuliah kita pada malam ini kita berikan tajuk orang-orang yang beriman dan balasannya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya kita lebih jauh, terlebih dahulu kita memahami tentang orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Tapi sebenarnya iman itu boleh dikatakan ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun lebih lanjut lagi dikatakan al-mu'minun. Dan al-mu'minun itu yang ada di dalam Quran itu ialah orang-orang yang beriman. Jadi kalau iman, maka yang lebih baik adalah al-mu'minun. Kalau iman itu beriman, tapi kalau al-mu'minun itu ialah orang-orang yang beriman. Dalam bahasa Melayunya, beriman itu ialah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuannya, itu sebagai mukadimahnya, iaitu orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah
senantiasa menanti di akhirat kelak. Itu tuan-tuan ya. Sebagai mukadimahnya, sebelum kita lanjut, kita kena fahamkan kuliah kita pada malam ini. Untuk seterusnya hadirin, ibu bapa yang dihormati Allah, sebenarnya sebelumnya saya meneruskan kita punya tajuk, kita sukalah nak memaklumkan kepada semua ibu bapa hadirin sekalian. Sebenarnya terlebih dahulu saya tahniah dan bersyukur serta terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kerana tuan-tuan sekalian, tuan-tuan hari inilah tergolong ataupun termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dan juga taufik, juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan hadirin yang dihormati Allah tidak mendapat hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dianggap senang tuan-tuan untuk hadir ke majlis ilmu, maka saya ingat tuan-tuan pun gagal. Tak dapat untuk mengelakkan berbagai-bagai cabaran dan dugaan untuk kita nak menghadirkan ke majlis ilmu seperti pada malam ini tuan-tuan. Itu tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan, menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud dalam bahasa Melayu, barang sesiapa yang keluar daripada rumah dengan niat kerana untuk menuntut ilmu ataupun mendengar kuliah-kuliah agama yang diadakan, maka Nabi memberitahu kepada kita bahawa orang-orang yang keluar daripada rumah dengan tujuan untuk pergi ke majlis-majlis ilmu, maka sebelumnya ia melangkah daripada rumah, melangkah kakinya sebelum melangkah. Sebelum melangkah tuan-tuan, mungkin dia sedang mengangkat kaki untuk memajukan ke depan untuk selangkah. Sebelum dia menapakkan kaki kepada tempat yang untuk maju ke hadapan, maka awal-awal Nabi memberikan pahala kepadanya. Bukan sahaja pahala tuan-tuan hadirin sekalian, tapi dosa ibu-ibu dan bapa-bapa hadirin sekalian diampunkan segala dosanya daripada dulu-dulu sehingga sekarang tuan-tuan masih berada dalam hayatnya hidup yang di atas dunia ini. Selain daripada itu tuan-tuan sekalian, saya menceritakan kepada ibu bapa ini supaya ibu bapanya yakin, tidak akan berperasaan aku pergi ke majlis ni, aku dapat apa. Dan kalau ada di antara kalangan ibu bapa terjumpa, ibu bapa kembali daripada majlis-majlis kuliah ilmu, dikata, abang dan saudara daripada mana? Saya daripada surau. Apa yang saudara dapat hari-hari pergi ke surau? Tentulah bapa-bapa akan
susah hati bagaimana untuk menjawabnya. Sebenarnya tuan-tuan, dalam hadis Nabi dalam bahasa Melayunya yang dipetik daripada kitab hadisnya yang dinamakan Kasful Ghaib, mana kitab ini, hadis ini menunjukkan dengan tujuan dia nak memberitahu perkara-perkara yang kita tak tahu. Itu tuan-tuan sekalian. Dia kata barang sesiapa datang ke surau ataupun ke masjid, kepada rumah-rumah Allah di dalam majlis ilmu, dia datang saja duduk di dalam majlis itu, awal-awal Nabi memberitahu kita bahawa kita duduk di lingkungan dalam majlis ilmu diberi pahala seolah-olah kita ni bersedekah kepada ataupun memerdekakan 1000 orang merdeka. Tuan-tuan, macam mana bayangkan kita hanya datang dan duduk, bukan saja duduk, ibu bapa sekalian, dia masuk dalam majlis, tuan-tuan nak baring ke, suka hatilah tuan nak duduk ke kat sudut, nak bersandar ke kat dinding, tapi syaratnya dalam majlis ilmu, maka tuan-tuan apabila sebut barang sesiapa saja tuan-tuan, dia akan mendapat pahala seolah-olah dia memerdekakan 1000 hamba. Ya Allah, ya Tuhan. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala kepada kita. Dan seterusnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan melihat, tidak kiralah siapa yang ada di hadapan tuan-tuan, merupakan dia sebagai seorang yang memberikan kuliah, tuan-tuan melihat sahaja, seolah-olah tuan Nabi ataupun Allah memberikan pahala, seolah-olah tuan-tuan ni semua telah mempersedekahkan 1000 kuda. Bayangkan tuan-tuan hadirin sekalian, kalau kita nak beli kuda ataupun unta, berapakah kalau kita nilai seekor unta ataupun seekor kuda? Begitu tuan-tuan, nilai dan pahala serta ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tuan-tuan nanti akan menyedari bahawa betapa kebesarnya dan rahmatnya, manfaatnya yang Tuhan beri kepada orang yang suka menghadirkan diri kepada kuliah. Satu lagi tuan-tuan, tuan-tuan apabila kembali nanti, tuan-tuan akan melihat ataupun bersalam ataupun mengucap Assalamualaikum, tuan-tuan nak meninggalkan kelas, maka tuan-tuan diberi pahala seolah-olah tuan-tuan hadirin sekalian ini menghadiri 1000 orang yang sedang sakit. Itulah tuan-tuan, hadis ini bermaksud supaya tuan-tuan hadirin sekalian rajin untuk hadir ke majlis-majlis ilmu apabila diberitahu dan apabila ada diadakan majlis-majlis ilmu. Dan menggalakkan tuan-tuan sekalian dalam masyarakat semasa kita hidup ini, jika sekiranya ada orang-orang yang sakit dan orang-orang telah memberitahu kepada kita, maka digalakkan kita supaya datang untuk menziarahi. Selain daripada itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi telah bersabda, memberi tahu kepada kita supaya kita rajin
sentiasa dan selalu jangan sayang, bersodakahlah kepada orang-orang yang memerlukan, ya, sama ada harta ataupun benda ataupun khidmat pada mereka-mereka. Jadi tuan-tuan, apa sebab saya nyatakan dan saya beritahu kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu dia punya pahala, dia punya manfaat, dia punya rahmat, dia punya kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Memberikan pahala dengan mudah, dengan syarat anda dan ibu bapa semua rajin menghadiri majlis-majlis ilmu dan suka bersedekah dan membuat baik kepada masyarakat. Ambil tahu tentang masyarakat, ada anak-anak buah kita yang sedang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sakit. Itulah tuan-tuan, supaya tuan-tuan nanti tidak akan ragu-ragu, tidak akan mengingatkan apa aku yang dapat dan apa sudah jadi pada aku, telah membuang masa. Itulah tuan-tuan sebab saya perlu untuk menyatakan tuan-tuan. Dan sekarang tuan-tuan hadirin sekalian, barulah saya nak masuk kita punya tajuk kuliah kita pada malam ini, ialah orang-orang yang mukmin, ya, dan balasan Allah di akhirat kelak. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya akan cuba kupas dan cuba kita sama-sama mendalami dan cuba kita sama-sama memahami tentang tujuan dan apa yang terkandung dan tersurat atau tersirat, kata budak-budak sekarang ni pandai ibu bapa sekalian, ya. Yaitu ayat yang saya akan bawakan. Ayat ini ialah di surat Taubah, dalam Quran, di surat Taubah, di dalam juzuk yang ke-10, tuan-tuan. Ayatnya ialah ayat 71. Ayat ini yang menunjukkan berhubung dengan orang-orang mukmin. Jadi samalah saya katakan mukmin itu orang yang takwa. Asalnya daripada iman, aman dan jadi mukmin. Ya. Jadi ayat ini ialah ayat 71. Dan saya baca dulu. Sebelum saya baca ayat ini, ibu bapa sekalian, saya harapkan ibu-ibu duduk dengan jiwa yang tenang, yang tenteram, dan elakkanlah dulu daripada ingatan perkara-perkara yang lain. Kerana menurut ayat Al-Quran Nul Karim, ya, di dalam ayat 204 diberi bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Quran dibaca, diharapkan ibu-ibu dan bapa-bapa hadirin sekalian duduk dengan tenang, dengan hati yang tenteram, elakkan perkara-perkara apa yang berlaku yang menggoda kita, kerana untuk mengingati, mendengar setiap sesuatu ayat, kalimah dan bacaan itu yang dibaca oleh qari dapat dipahami dengan sepenuhnya, dengan tujuan
dan kehendak ayat itu sendiri. Jadi saya bawa tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamullah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Tuan-tuan sekalian, maksudnya dan maknanya tuan-tuan sekalian, adapun orang-orang mukmin. Mana saya katakan tadi mukmin itu ialah orang yang takwa. Takwa tu bukanlah mukmin. Adapun orang-orang mukmin, maksudnya orang-orang mukmin, al-mukminun itu menunjukkan orang-orang laki-laki yang mukmin. Orang laki-laki yang beriman. Lebih lagi kalau kita kurang memahami, biar lagi kuat, mantap, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, bagaimana orang yang takwa kepada Allah? Terutama sekali tuan-tuan, ada 3 perkara. Yang pertama sekali, dia kata, hendaklah kamu ingat kepada Allah pada tiap-tiap waktu dan tiap-tiap hal. Kat mana saja kita berada, tetap kita ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan. Yang kedua ni tuan-tuan, ini terlampau sukar kata keterima buat tuan-tuan. Cakap, dia kata yang kedua ya al-wasati ahi. Satu kata tadi, zikrullah fi kulli halin. Ingat kepada Allah setiap masa, setiap keadaan. Walhasil di mana saja kita berada.